لكم مثالا آخر. Saya berikan kepada kalian contoh yang lain. نحن جميعا نحب الصالحين Kita semua mengasihi orang-orang soleh ونتبرك بهم. dan kita kita benar-benar mencintai mereka. نعم، ونرى أن هذا من باب الأدب والاحترام. Dan kita menganggap bahawa ini antara termasuk adab dan juga penghormatan kepada mereka. والصالحون والأولياء لا يريدون شيئا، Para salihin, para wali, mereka tidak inginkan apa-apa, لكن نحن نحبهم tetapi kita yang mengasihi mereka لقول الله تعالى في سورة الفاتحة: kerana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, اهدنا الصراط المستقيم. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. ثم يعرف هذا الصراط المستقيم بأنه صراط الصالحين فيقول صراط الذين أنعمت عليهم. Kemudian Allah memberitahu kepada kita bahawa jalan yang lurus ini ialah jalan orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat, dan jalan itu ialah jalan orang soleh. فيأتي واحد من هؤلاء المتطرفين ويقول محبة الصالحين شرك. Maka datang satu orang yang mana mempunyai pemikiran yang melampau ini, ekstremis ini, lalu dia kata bahawa kecintaan kepada orang soleh ini adalah merupakan syirik. يريد من الناس أن يهجروا هذا، وهذا في الحقيقة سنة لما سأذكره لكم الآن. Dia inginkan supaya orang ramai meninggalkan sunnah ini, dan sebenarnya ia adalah satu sunnah yang saya sebutkan kepada kalian. الوارد في السنة المشرفة حديث عجيب جدا في صحيح مسلم. Hadis yang datang yang menceritakan tentang kecintaan kepada orang soleh ini ialah hadis yang begitu agung yang terdapat di dalam kitab hadis. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه عن رجل من أهل اليمن مشهور اسمه أويس بن عامر القرني. Bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan cerita hadis tentang satu orang lelaki daripada Yaman yang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه أن يفتشوا عنه. Baginda sallallahu alaihi wasallam sering berpesan kepada para sahabatnya supaya mencari lelaki ini. ويقول لسيدنا عمر ابن الخطاب، Baginda bersabda kepada Umar bin Khattab, يقول له عن أويس هذا، Baginda berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang Uwais ini, يقول إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. sekiranya engkau mampu dia meminta ampun untuk engkau, maka hendaklah engkau lakukannya. وتمر الأيام والسنوات، Kemudian selepas itu berlalunya hari-hari dan tahun-tahun berlalu. وينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun wafat. وتأتي خلافة أبي بكر مدة سنتين من الزمان. Dan kemudian berlalunya kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selama 2 tahun. ثم يمضي أبو بكر إلى ربه. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun meninggal dunia. ثم تأتي خلافة عمر. Kemudian datang pula kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. وفي كل سنة في موسم الحج سيدنا عمر بن الخطاب يسأل وفد حجاج اليمن عن أويس بن عامر. Setiap tahun apabila datangnya musim haji, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan bertanya rombongan haji yang datang daripada Yaman berkenaan dengan Uwais Al-Qarni ini. إلى أن وجده مرة في أحد مواسم الحج. Sehinggalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menemuinya pada salah satu musim haji. سيدنا أويس لم يلق سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام فهو ليس بصحابي. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu tak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bukan merupakan daripada kalangan sahabat. هو أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يره. Beliau masuk Islam dan juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau tidak berpeluang melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. وسيدنا عمر من سادات الصحابة. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan antara sahabat yang paling besar. فسيدنا عمر أفضل من أويس بن عامر قطعا.
Dan sudah pasti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih afdal daripada berbanding Uwais Al-Qarni rahimahullah secara pasti. بل سيدنا عمر أفضل من 1000 واحد مثل أويس. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lebih afdal daripada 1000 orang yang seumpama Uwais Al-Qarni. لأن سيدنا عمر تشرف بصحبة سيدنا مولانا محمد وهذه الصحبة لا يعادلها شيء. Kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah bertuah mendapat peluang bersahabat dengan Nabi SAW, dan kedudukan ini tidak ada apa-apa kedudukan yang lain dapat menyamainya. ومع هذا يأمره صلى الله عليه وسلم أن يتواضع لمن هو دونه وهو ذلك التابعي ويطلب منه أن يستغفر له. Tetapi dalam keadaan itu pun Nabi SAW berpesan kepada beliau supaya beliau merendahkan dirinya kepada tabi'i tersebut, iaitu Uwais Al-Qarni, bahkan juga meminta doa kepada beliau supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Umar bin Khattab sayyidus salihin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ialah ketua kepada orang soleh. لكنه يجل بقية الصالحين ويطلب الاستغفار منهم له وإن كان هو أفضل منهم. Tetapi beliau sendiri memuliakan orang-orang soleh yang lain dan juga meminta daripada mereka doa keampunan walaupun beliau lagi mulia daripada mereka. ثم يأتي هذا الشخص ويقول محبتكم للصالحين شرك. Kemudian datang pula orang yang fikirannya menyimpang ini, dia mengatakan bahawa menyintai orang soleh ialah syirik.